pada video kali ini, okey, khas untuk kawan-kawan yang ada tanaman telah mengeluarkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada rakan-rakan petani semua. Saya doakan agar kawan-kawan dalam keadaan sihat selalu, berada dalam rahmat Allah dan dipermudahkan segala urusan. Baiklah, untuk video kali ini saya tak buat apa-apa pun aktiviti. Bukan saya nak kongsikan aktiviti saya. Cuma pada video kali ini, okey, khas untuk kawan-kawan yang ada tanaman telah mengeluarkan hasil. Tapi yang tak keluarkan hasil pun boleh juga tengok sebagai garis panduan dan juga ilmu berkenaan dengan info-info dan juga teknologi pertanian yang akan saya kongsikan sekejap lagi. Baiklah, sebelum saya mulakan saya punya perkongsian saya, sekarang saya berada di ladang tanaman cempedak, cempedak CH28, usia 1 tahun 8 bulan. Kita orang tanam pada 7 Januari 2020. Lebih kurang ada 60 pokok. Kawan-kawan boleh tengok tanaman cempedak kita ni. Tapi ada yang pertumbuhan yang besar, ada yang kecil, tak sekata pertumbuhan dia. Kita akan perbaikilah dari masa ke semasa. Tapi untuk video kali ini bukan saya nak terangkan berkenaan dengan tanaman cempedak, tapi berkenaan dengan kutipan hasil pada tahun 2021 di ladang Jabatan Pertanian Negeri Pahang ni, bertempat di stesen Pusat Pembiakan dan Pengeluaran Benih Bukit Goh. Itu yang saya nak kongsikan berkenaan dengan kutipan hasil untuk tahun ni. Seperti mana yang kawan-kawan sedia maklum, sekarang ni pun dah penghujung musim buah durian lah terutamanya. Tetapi di pusat ini, di stesen ini terdapatnya lebih daripada satu tanaman, iaitu durian. Kita dapat kutip hasil lah, seperti mana kita dapat kutip hasil buah rambutan, manggis, mesta, dokong dan juga durian ni lah. Tapi saya bukan nak fokuskan berkenaan dengan tanaman durian. Apa yang saya nak kongsikan dengan kawan-kawan semua berkenaan dengan program atau teknologi amalan yang kita lakukan di Pusat Pembiakan dan Pengeluaran Benih Bukit Goh ni, di ladang ni, dalam kita untuk mengeluarkan hasil pada tanaman itu yang saya nak kongsikan. Sebelum saya teruskan lagi penyampaian saya ni, sebenarnya dah ramai dah YouTuber yang buat content creator berkenaan dengan pertanian. Dia dah kongsi dah apa amalan yang diorang dah mula buat bila mana pokok atau tanaman telah mengeluarkan hasil. Ada yang dah start buat pengapuran, ada yang dah start nak buat pembajaan kimia baja buah. Itu selingan jugalah saya akan kongsikan juga. Apa yang saya nak kongsikan dalam video ini adalah amalan yang kita orang lakukan sebelum kita orang kutip hasil. Sebelum tu saya nak cari tempat untuk saya duduk. Saya selesa duduk kat sini lah. Ni sekarang saya berdiri. Jadi saya nak duduk senang. Kalau saya berdiri ni kan, saya tak boleh nak fokus kan. Sekarang ni pun dah pukul 10.40 dah. Dah lewat-lewat sekarang panas pula. Okey, saya pun dah jumpa tempat saya nak duduk ni, selesa sikit kan. Kita nak nyampaikan ilmu ni. Saya terpaksa pakai mask sebab kawasan ni kawasan hotspot COVID-19. Jadi ambil inisiatif lah untuk jaga kesihatan kan. Kementerian Kesihatan Malaysia pun, KKM, memaklumkan supaya kita pakai double mask kan. Sebab sekarang virus bermutasi, jadi dia boleh sebar melalui udara. Jadi kita ambil pendekatan yang positif lah untuk jaga kesihatan. Okey, sedikit selingan Okey, berbalik kepada permulaan intro saya tadi, yang mana saya nak berkongsikan berkenaan dengan amalan yang kita orang lakukan sebelum kita orang kutip hasil. Untuk makluman kawan-kawan, di ladang Pusat Pembiakan dan Pengeluaran Benih Bukit Goh ni, iaitu ladang Jabatan Pertanian Negeri Pahang, kita telah mengeluarkan hasil 5 jenis tanaman. Yang pertama durian, rambutan, dokong, manggis dan mesta. Dan juga ada satu lagi tanaman iaitu cempedak, tapi tak berapa sangat lah ada. Itu yang penting. Yang kedua yang penting adalah
kita kena tengok postmortem lah, macam postmortem kita kena tengok selepas kita dah kutip hasil. Untuk kawan-kawan di luar sana, kena tengok juga hasil kutipan kawan-kawan, dan juga selepas kutip hasil apa yang perlu kita lakukan. Ada orang dah start nak buat pengapuran, ada orang start nak buat pembajaan. Boleh terpulang, itu tak menjadi masalah pun dan tak menjadi satu kesalahan. Tetapi yang paling penting sekali adalah kita kena tengok kepada kita punya peratusan buah yang dihasilkan. Kita kena tengok peratusan grade buah yang dapat dihasilkan oleh tanaman. Kalau banyak buah yang dihasilkan dalam kategori grade C atau D, jadi kawan-kawan kena tengok balik lah kita punya kadar baja yang kita gunakan, kekerapan baja, lepas tu baja apa yang kita gunakan. Jadi kita kena tengok lah di segi apa aktiviti-aktiviti yang kita lakukan sebelum kita dapat kutip hasil. Kita kena tengok itu. Lepas tu kadar kerosakan buah, kadar kerosakan pokok. Ada pokok lepas kutip hasil mengalami masalah daripada serangan perosak atau penyakit, kita kena buat kawalan tanaman terlebih dahulu untuk mengelakkan daripada tahun hadapan kita tidak dapat mengeluarkan hasil. Untuk mengelakkan perkara-perkara itu berlaku lah. Jadi kita kena tengok sebelum dan juga selepas. Itu sedikit info juga untuk saya maklum pada kawan-kawan. Tetapi untuk video kali ini, apa yang saya nak kongsikan dengan kawan-kawan adalah amalan yang kami lakukan di ladang inilah. Dari segi sistem pembajaan lah maksud saya. Sebelum itu, saya nak baca satu komen daripada rakan kita, nama dia Amir Muhammad Yulan. Dia komen pada video tip tempoh waktu yang sesuai untuk pembajaan buah tanaman durian. Tetapi komen dia ni tak dipublishkan dalam komen video tersebut lah. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin masalah setting ataupun YouTube dia tapis beberapa komen lah. Saya pun tak pasti. Tapi Cik Amir ni dia bertanya lah, soalan dia bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak bagi jadual pembajaan untuk pokok durian dari mula habis buah luruh? Cik Amir punya soalan ni bagus. Untuk jadual pembajaan dari mula sehingga ke buah luruh, saya boleh bagi, tak ada masalah. Saya boleh email kepada Cik Amir dan juga kepada kawan-kawan di luar sana lah kalau nak jadual pembajaan, tapi dengan satu syarat lah. Screenshot anda telah subscribe, klik button subscribe dan juga klik button loceng, menunjukkan anda menyokong saya punya channel di YouTube saya. Lepas anda dah subscribe, dah klik button subscribe dan juga tekan button loceng tu, screenshot. Lepas tu message di Facebook page Minda Tani, message kat situ yang menunjukkan bukti anda telah subscribe lah saya punya channel YouTube. Lepas tu hantar sekali lah message anda punya email. Nanti saya akan emailkan lah jadual pembajaan dari mula sampai habis buah, sampai ni lah pokok mengeluarkan hasil. Dan kawan-kawan juga boleh follow dan like lah saya punya Facebook page Minda Tani tu. Minta maaf lah Cik Amir kalau komen anda tak dapat dipublishkan di YouTube. Berbalik kepada perbincangan kita, untuk video kali ini lebih kepada perkongsian lah. Untuk tahun ni memang satu kejayaan lah pada kami dapat mengutip hasil tanaman seperti durian, rambutan. Ni belakang ni pun diorang tengah kutip hasil rambutan lagi, dan juga manggis, mesta dan juga dokong lah. Alhamdulillah dapatlah kami merasa dan juga dapat membuat agihan lah kepada kawan-kawan yang lain kan. Saya ada beberapa perbincangan lah, ada beberapa soalan. Saya sendiri buat soalan, saya sendiri juga jawab lah. Okey, yang pertama, perbincangan apa yang kita nak bincangkan pada kali ini adalah yang pertama, apa baja yang kami gunakan. Baja yang kita orang gunakan ni lebih kurang ada 5 lah. 5. Kita gunakan baja angin tiup, goyang-goyang kamera saya. Kita ada 5 lebih kurang baja yang kita orang gunakan. Yang pertama baja MPK, baja subuh 15. Lepas tu baja MPK buah 12, 17, 2. Lepas tu baja organik, kita orang gunakan baja tai ayam yang dah siap proses. Lepas tu kita orang guna baja folia yang dicampur dengan racun kulat dan racun serangga. Lepas tu kita gunakan organik plant booster, iaitu OPB lah.
pengapuran kita tak buat. Memang kita orang tak buat. Kita orang last buat tak silapnya 2019. Itu orang kata kalau kita tak buat pengapuran ni memang jadi satu kesalahan jugalah. Apa yang saya maksudkan tu, susulan daripada video yang sebelum ni, video bulan 11 November 2020, saya ada panggil bahagian soil untuk cek kesuburan tanah dan juga pH tanah di kawasan ladang kita orang ni lah. And then daripada keputusan itu didapati pH tanah di kawasan ladang kita ni adalah asid, dan juga tahap kesuburan tidak subur. Kalau kawan-kawan nak tengok apa hasil daripada hasil daripada tinjauan bahagian soil itu, kawan-kawan boleh tengok di deskripsi. Nanti senarai-senarai video yang saya cuba kongsikan dalam video kali ini saya akan letakkan di deskripsi. Kawan-kawan tekan je dekat tajuk tu, nanti akan keluarlah senarai-senarai video aktiviti yang kami lakukan di ladang inilah, termasuk juga dengan daripada tinjauan bahagian soil tu. Lepas tu berapa kekerapan yang kami lakukan pembajaan. Okey, kalau ikut kekerapan sebulan sekali kita orang ada buat pembajaan lah, tak putus-putus. Daripada bulan Jun 2020 tu kita orang dah start buat pembajaan. Saya ambil bulan Jun sebab pada bulan April hingga Mei kita tak melakukan apa-apa pembajaan. Sebab waktu tu kan PKP, lepas tu pokok pun tengah berbunga tahun lepas. Jadi kita tak buat apa-apa pembajaan lah. Lepas tu bulan puasa pula, jadi kita tak buat apa-apa aktiviti lah. Okey, nanti kawan-kawan boleh kira lah berapa kekerapan yang kami lakukan pembajaan, kami buat aktiviti pembajaan. Pada bulan Jun 2020 kita orang dah start buat baja buah, baja buah sekitar kawasan ladang ni lah, stesen. Lepas tu pada September 2020 kita melakukan pembajaan baja organik, iaitu baja tek ayam yang dah siap proses tu lah. Lepas tu pada bulan Oktober 2020 kita melakukan pembajaan subur, baja subur kita lakukan baja subur pada tanaman. Pada November 2020 itulah yang kita panggil bahagian soil untuk cek kesuburan dan juga pH tanah yang didapati. Sekejap nanti saya sambung balik. Okey, kita sambung balik lah. Ada orang datang tadi nak jumpa saya. Pada November 2020 itulah kita orang panggil bahagian soil untuk cek kesuburan dan juga pH tanah. Dan juga lepas 2 minggu lepas diorang datang tu kita buat pembajaan buah secara bancuhan, dengan kaedah bancuhan untuk tanaman dokong. Kawan-kawan boleh tengok juga video tersebut yang kita orang lakukan aktiviti pembajaan baja buah dengan kaedah bancuhan, iaitu larutan lah. Nanti video tu saya akan letakkan di deskripsi. Pada Disember 2020 kita melakukan baja organik secara poket. Ini pun ada juga video berkenaan dengan aktiviti yang kita orang lakukan lah. Okey, masuk pada tahun 2021, awal tahun Januari kita melakukan baja organik dan juga baja plant booster, organik plant booster. Kita buat secara kaedah semburan lah. Kita mandikan satu tanaman, satu pokok tu. Lepas tu pada Februari 2021 kita apply baja buah, sebab kita fikirkan nanti dalam bulan 4 akan keluar bunga lah pokok, insyaAllah. Pada April kita orang buat baja folia, secara semburan lah, campur sekali dengan racun serangga dan kulat untuk mengelakkan daripada buah yang akan dihasilkan tu akan terkena serangan kulat atau penyakit Pada Jun kita ada buat pembajaan buah, tapi pada waktu ini pokok dah start berbuah lah. Ada juga di deskripsi di bawah video yang kita orang lakukan. Tapi untuk bulan Jun baja buah yang kita apply ni ada beberapa kawasan sajalah, bukan keseluruhan kawasan. Tapi kalau kawan-kawan nak tengok, kita orang punya aktiviti sehingga bulan April saja.
sehingga pokok macam pokok durian mengeluarkan kudup. Okey, itulah yang kerapan dan apa baja yang kita orang gunakan. Soalan yang seterusnya, apa yang saya cuba nak bincangkan ni, kenapa pokok banyak dekat kawasan ladang ni tapi tak berbuah? Yang pertama, masalah serkah. Kita tak melakukan pemangkasan. Tu kita kena tahu jugalah. Tu kesalahan teknikal lah pada kita orang. Jadi kita kena melakukan pemangkasan terlebih dahulu untuk mengelakkan daripada tanaman serkah. Lepas tu yang kedua, ini hujan hujan sebab faktor hujan pada bulan, kita alhamdulillah bulan Disember 2020 dan sehingga ke Januari 2021 hujan lebat. Di sekitar daerah Pahang ni pun ada yang terkena kesan hujan tersebut, ada banjir kan. Lepas tu pada bulan 3 dan bulan 4 ada juga hujan, tetapi tak adalah selebat tu, tapi adalah hujan. Bila hujan tu turun, bila waktu pokok tengah berbunga atau berputik, jadi bunga tu tak kata tak kuat, dia boleh gugur lah. Lepas tu yang seterusnya, serangan daripada kera, haiwan seperti mana kera, monyet dan juga beruk yang ada kat kawasan sini. Dia buat khianat lah, dan dia makan bunga-bunga yang dihasilkan oleh tanaman durian tersebut. Lepas tu pokok tengah berputik. Maksud dia berputik ni, daun berputik. Bila mana kalau daun berputik pada tanaman tersebut, 90% pokok tak akan mengeluarkan buah. Sebab pokok lebih utamakan kepada daun baru nak berputik itulah. Dan yang seterusnya, pengairan. Memang saya cakap jujur, memang dekat kawasan ladang ni memang tak ada pengairan. Cuma kita mengharapkan daripada taburan hujan lah, hujan yang turun. Jadi biasa untuk hujan ni, saya ada jadual untuk taburan hujan di ladang ni lah, di kawasan ini. Sebab saya ada diary, saya simpan, saya tulis bila mana waktu hujan. Kebiasaannya 2 minggu sebelum saya buat anggaran lah. 2 minggu sebelum tu kita orang akan lakukan aktiviti pembajaan. Maknanya untuk tahun 2020 ni kita ada simpan lah, kita ada tulis bila waktu hujan turun di kawasan kita ni. Biasanya dia takkan lari jauh lah. Sebaik-baiknya kawan-kawan kena tahu taburan hujan di kawasan tanaman kita. Tapi dari segi sistem pengairan memang total tak sepenuhnya yang ada lah. Ada beberapa kawasan yang ada pengairan, tapi di kawasan ladang yang saya berada ni sekarang memang tak ada pengairan lah. Cuma kita mengharapkan taburan hujan dan juga kita buat siraman secara manual lah. Kita ada tank, untuk kita siram secara manual dan juga kita banjirkan di kawasan ladang ini. Okey, inilah tank tu. Okey, yang seterusnya, berapa kadar baja yang kita orang gunakan? Okey, kadar baja yang kita orang gunakan untuk baja NPK subur dengan baja NPK buah, 15 15 15 12 12 17 2 tu kita guna 9 kilo. Baja subur 9 kilo, baja buah 9 kilo. Untuk satu pokok untuk 1 tahun. Itu yang ini adalah jumlah kadar baja bagi pokok yang berusia 10 tahun ke atas. Kalau ikut di kawasan-kawasan ladang kita orang ni, memang pokok usia lebih dah 10 tahun, 15 tahun pun ada, 20 pun ada, 25 pun ada. Jadi dengan itu kita menggunakan kadar baja 9 kilo. Untuk baja organik kita orang gunakan baja tak yang proses dengan kadar baja 40 kilo untuk satu pokok 1 tahun. Lepas tu kita gunakan OPB mengikut sukatan yang betul lah. Lepas tu baja folia ikut sukatan. Dan lepas tu kita ada buat baja larutan, bancuhan. Tadi 5 tadi, ada 6 lah sepatutnya. Baja larutan bancuhan untuk baja buah. Sama jugalah untuk baja buah, cuma kita apply dengan larutan. Okey, seterusnya dan terakhir adalah apa aktiviti yang kita orang akan lakukan selepas inilah. Seperti mana di awal video tadi, kita kena tengok peratusan grade buah kita. Lepas tu kita kena tengok kadar kerosakan pada tanaman kita. Kita kena tengok tu semua. Kita kena tengok balik lah, sebagai postmortem, supaya perkara ini tidak akan berulang kembali untuk tahun yang seterusnya, dan hasil dapat dikutip lagi untuk tahun-tahun yang seterusnya. Tak adalah pokok tu sakit. Tengok, itu yang pertama lah kita akan apa yang kita orang akan lakukan. Seterusnya kita akan buat aktiviti pembajaan lah. Pertama-pertama sekali kita orang nak buat pengapuran.
memang kita orang tak buat pengapuran, dah terlalu lama tak buat pengapuran, kita buat pengapuran dulu. Lepas saya nak buat pengapuran, selepas saya dah buat pengapuran, saya akan buat baja subur. Saya akan tengok, saya akan pilih pokok-pokok yang mana tak sihat. Sebab baja subur ni lebih utamanya untuk daun kan. Jadi kita tengoklah pokok mana yang tak ada daun sangat. Jadi kita apply lah baja subur, ataupun kita boleh apply baja folia. Lepas tu kita akan apply baja organik. Lepas kita buat pengapuran, saya akan buat baja organik, seterusnya baja subur. Di samping tu baja subur, lepas tu kita akan buat pembajaan buah lah. Sebenarnya untuk baja iaitu je kita kena apply. Tak ada lah baja-baja lain, cuma baja ni kita kena pelbagai lah. Saya ada nota buat pembajaan selang-seli dengan pembajaan kimia dan juga baja organik. Pada nota saya ni buat pembajaan selang-seli dengan baja kimia dan juga baja organik. Sebab kita nak bagi pokok makan, kita jangan bagi baja kimia je. Baja organik kita tak bagi, tak boleh juga. Kalau kita nak bagi baja organik je, baja kimia tak bagi, tak boleh juga. Maknanya kita kena balance lah, seimbangkan. Lepas tu kita pelbagaikan makanan-makanan tanaman kita. Dia macam kita jugalah. Kita nak makan nasi lemak, besok nak makan nasi minyak, besok nak makan nasi goreng, besok nak makan mi goreng. Kalau hari-hari makan nasi lemak je, kita pun bosan juga kan. Serupa dengan tanaman kita lah. Seterusnya nota yang kedua, lakukan pembajaan ikut usia tanaman. Kena ikut usia tanaman. Kalau usia tanaman 1 tahun, kita guna kadar baja yang untuk 1 tahun. Begitu kan. Macam saya terang tadi, kadar baja tadi untuk pokok 10 tahun. Kalau nak juga nota untuk kadar baja ni gunakan ni, boleh, saya boleh bagi, tak ada masalah. Ataupun nanti saya akan bagi nota dekat dalam Facebook. Kawan-kawan tengoklah, saya punya page Minda Tani. Seterusnya kekerapan, biar selari dengan jumlah baja lah. Maksudnya kalau kita baja bulan 1 2 kilo, bulan seterusnya kita nak apply 3 bulan sekali. Maknanya bulan 1 kilo, 2 kilo, bulan 4 2 kilo jugalah. Jangan bulan seterusnya 1 kilo, bulan seterusnya 2 kilo. Tak selari kan. Jadi kita kena balance lah, kena sama. Jangan tak sama pula. Okey. Itu sedikit sebanyaklah perkongsian saya yang dapat saya kongsikan dengan kawan-kawan semua. Dia harap dengan perkongsian ini dapat sedikit sebanyaklah sebagai garis panduan pada kawan-kawan semua untuk meneruskan aktiviti seterusnya lah, untuk tahun-tahun yang seterusnya, untuk kita dapat kutip hasil lagi. Yang penting kawan-kawan tengok balik hasil yang kita dapat pada tahun 2021 ni, sebagai garis panduan kita, untuk sebagai guideline lah untuk tahun 2022 nanti kita nak kutip hasil. Ada orang dah start dah buat pembajaan buah, sebab dia fikirkan pada bulan 10 atau bulan 11 pokok akan berbunga, jadi dia apply baju buah. Baju buah ni untuk bunga dan juga buah lah. Untuk baju buah tu kan, yang 12, 12, 17, 2 TE tu kan, tu untuk baju buah dan juga baju untuk bunga. Baju subur untuk daun. Kalau P phosphorus tu untuk akar. Buah kalium, potasium. Okey, itu sajalah sedikit perkongsian, tak banyak pun, yang mana kami amalkan pada tahun 2020 sehingga ke tahun 2021, sehingga kita orang dapat kutip hasil lah pada tahun ini. Alhamdulillah. Yang di belakang sana pun diorang tengah harvest rambutan lagi. Masih banyak lagi rambutan. Kita pun dah pajak-pajak ke orang pun masih banyak lagi. Saya kena berdiri lah, sedap sikit untuk kita buat penutup kan. Gelap lah pula. Sini cerah. Sinilah kawan-kawan tengok saya cerah sikit kan. Ke gelap juga? Mana-mana je lah. Nampak tak? Nampak ni. Okey, kalau ikutkan saya sepatutnya dah lama dah post video ni dan saya kena buat video ni. Tetapi disebabkan kesutukan masa, saya banyak tertumpukan di kebun saya. Ada beberapa aktiviti yang saya buat. Nanti saya akan post jugalah video tu. Tapi saya rasakan saya akan post video ni dulu, baru saya akan postkan video-video yang di kebun saya lah. Berkenaan dengan pembiakan jugalah. Berkenaan dengan pembiakan, InsyaAllah saya akan post selepas video ni. Saya akan post video ni dulu. Okey, diharap perkongsian saya ni memberi manfaat kepada kawan-kawan semua. Dan saya harapkan kawan-kawan semua kongsikan atau sharekan dengan kawan-kawan yang lain, supaya mendapat kata garis panduan lah
untuk di masa akan datang. Pada kawan-kawan yang baru singgah ke channel saya ni, jangan lupa untuk klik button subscribe dan juga button loceng untuk mendapat notifikasi video terbaru saya. Dan juga jangan lupa untuk like, komen serta share video saya ni supaya lebih ramai lagi yang mengetahui tentang info-info dan juga teknologi pertanian, supaya ia memberi manfaat kepada kawan-kawan semua. Okey, kita jumpa lagi lah untuk video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao.